Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pintar kadri. Baiklah, pada hari ini saya akan mempersembahkan persembahan KPPB bagi kod subjek GPPB 1092, di mana saya akan menerangkan secara lebih terperinci video pengajaran dan pembelajaran yang saya hasilkan dan telah diupload di YouTube. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti. Saya merupakan pelajar dari Jabatan Pengajian Melayu, PPISMP, ambilan Jun 2022, Bahasa Melayu 5. Baiklah, berbalik pada agenda kita pada hari ini. Sebenarnya saya telah menghasilkan sebuah produk berbentuk video, iaitu video pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh semua pihak, terutamanya guru-guru dan murid-murid. Video pengajaran dan pembelajaran yang saya hasilkan ini bersesuaian dengan bidang pengkhususan saya, iaitu Bahasa Melayu. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan secara terperinci berkaitan video yang saya hasilkan. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan produk video pengajaran yang telah saya hasilkan. Pada video pengajaran pada kali ini, saya memfokuskan dokumen standard, kokurikulum dan pentaksiran bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3, iaitu dalam tema 6, Kelestarian Alam, unit 16, pengurusan sisa pepejal yang bertajuk Lindungi Lautan Kita. Aspek yang ditekankan dalam video pengajaran saya ialah aspek tata bahasa. Topik utama yang ingin saya sampaikan dalam video tersebut ialah berkaitan ayat majmuk, dan dalam masa yang sama, saya menggunakan bahan bantu mengajar berbentuk buku teks dan buku latihan tahun 3 itu sendiri. Okey. Kaedah pengajaran yang saya terapkan dalam video pengajaran tersebut ialah kaedah pengajaran slide. Medium pengajaran dan pembelajaran yang saya gunakan ialah YouTube, aplikasi YouTube. Berikut merupakan contoh slide saya dan link produk saya di bawah contoh slide itu. Baiklah, seterusnya, adakah video pembelajaran dan pengajaran ini berkait dengan aspirasi, hala tuju dan implikasi pendidikan? Jom sama-sama kita lihat. Ya, sangat-sangat berkait. Jadi, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, apakah kaitan video pengajaran dan pembelajaran dengan aspirasi pendidikan? Yang pertama, video PDP yang saya hasilkan tersebut berkait dengan aspirasi ketiga dalam sistem pendidikan negara, iaitu ekuiti untuk semua murid. Hal ini dibuktikan apabila semua murid dapat mengakses video pengajaran dan pembelajaran yang saya hasilkan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat di dalam aplikasi YouTube. Perkara ini akan memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua terlaksana. Seterusnya, video PDP yang telah saya hasilkan tersebut juga berkait dengan 3 aspirasi murid. Yang pertama ialah aspirasi pengetahuan, di mana murid akan menjadi seorang yang berilmu pengetahuan dan dapat menguasai subjek teras iaitu Bahasa Melayu bagi melengkapkan kemahiran hidup asas apabila menonton video PDP yang telah saya hasilkan. Pengetahuan yang diperoleh murid-murid akan diseimbangi dengan kemahiran penyelesaian masalah di akhir video PDP sejajar dengan pembelajaran abad ke-21. Video PDP yang saya hasilkan ini juga berkait dengan aspirasi murid yang kedua iaitu kemahiran berfikir, di mana video PDP ini dapat merangsang minda murid untuk sentiasa berfikir secara kreatif dan kritis. Sebenarnya, konsep penyampaian yang saya bawakan dalam video PDP tersebut bersifat dua hala, sekaligus wujudnya interaksi saya dengan murid. Hal ini secara tidak langsung
dapat merangsang murid untuk meramal masalah dan mendekati lagi topik yang diajarkan. Bersesuaian dengan aspirasi murid yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Baiklah, seterusnya, video PDP yang saya hasilkan itu juga berkait dengan aspirasi murid iaitu etika dan kerohanian. Video PDP yang saya hasilkan tersebut dapat membimbing murid memiliki etika dan kerohanian bagi menghadapi cabaran dan menyelesaikan konflik. Sebagai contoh, menyelesaikan konflik pencemaran air di pantai seperti dalam video PDP yang saya hasilkan tersebut. Di mana di samping menerangkan ayat majmuk, video PDP ini juga turut memupuk nilai bertanggungjawab, rasional dan kerjasama untuk menjaga alam sekitar bersesuaian dengan tema yang saya bawakan. Seterusnya, yang kedua, apakah kaitan video PDP yang saya telah hasilkan tersebut dengan hala tuju pendidikan negara? Jom kita lihat. Yang pertama ialah hala tuju untuk kemahiran berfikir aras tinggi kepada murid-murid. Video PDP yang saya hasilkan ini merangkumi aspek kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT yang selari dengan hala tuju pendidikan negara. Hal ini dapat dilihat melalui aspek mengaplikasi di mana saya merangsang minda murid-murid untuk mengemukakan idea berdasarkan bahan pembelajaran secara kreatif. Dalam masa yang sama, video PDP yang telah saya hasilkan tersebut berkait juga dengan hala tuju pendidikan negara yang kedua iaitu akses untuk kejayaan, di mana 100% enrolment yang merupakan hala tuju negara dapat direalisasikan dengan video pengajaran dan pembelajaran yang saya hasilkan ini. Kerajaan mengharapkan kemajuan pendidikan harus dinikmati kepada semua. Jadi dengan adanya video PDP ini dapat mengurangkan risiko tercicirnya sebahagian murid, terutamanya di kawasan pendalaman. Kerana video PDP ini mudah untuk diakses dan tidak membosankan untuk dipelajari selari dengan hala tuju pendidikan. Seterusnya, jom kita lihat apakah kaitan video PDP yang telah saya hasilkan dengan implikasi pendidikan. Baiklah, yang pertama, implikasi pendidikan dalam aspek kemahiran teknologi. Anjakan ketujuh PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menyeru guru-guru untuk memanfaatkan bidang teknologi maklumat komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Jadi, kaedah PDP yang saya hasilkan ini dapat membantu guru-guru memanfaatkan sepenuhnya bidang teknologi maklumat komunikasi dalam sesi PDP. Dalam pada itu, penyediaan slide pengajaran yang menarik dan bertepatan dengan tema pembelajaran kepada murid-murid sebagai bahan bantu mengajar membuatkan kemahiran teknologi seseorang guru itu meningkat. Baiklah, seterusnya yang kedua, kaitan video PDP yang telah saya hasilkan dengan implikasi pendidikan negara iaitu dalam aspek persekitaran pembelajaran, di mana video PDP ini berkait dengan implikasi pendidikan terhadap murid yang pertama iaitu persekitaran pendidikan, di mana murid diberikan kebebasan memilih tempat PDP yang kondusif untuk duduk di mana sahaja mengikut keselesaan mereka semasa PDP berlangsung. Sekiranya proses PDP ini berlaku di rumah seperti COVID-19 yang melanda negara semasa PKP dahulu, guru boleh memastikan ibu bapa agar memastikan murid-murid di bawah kawalan mereka selari dengan anjakan ke-9 PPPM iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Baiklah, kita akan ke agenda seterusnya iaitu kenapa video PDP ini dihasilkan. Persoalan pertama iaitu kenapa memilih untuk membuat video pengajaran? Okey, jom saya terangkan. Dengan menghasilkan video pengajaran ini, kos yang ditanggung serendah RM kosong tetapi memberi impak yang positif. Yang kedua, sesi PDP akan menjadi lebih menyeronokkan dan berkesan, di mana semua sedia maklum bahawa murid-murid ini suka akan hiburan.
Sebab yang ketiga ialah dapat menjimatkan masa dan tenaga seseorang guru itu. Dan yang terakhir ialah dapat mengelakkan berlakunya keciciran murid dalam pembelajaran. Hal ini bermaksud sekiranya PDP berlangsung di kelas, jadi murid-murid yang tidak hadir akan ketinggalan. Baiklah, seterusnya, apakah kelebihan video pengajaran dan pembelajaran yang saya hasilkan ini berbanding video pengajaran dan pelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru lain? Yang pertama ialah pengajaran dan pembelajaran yang ringkas dan berkesan. Yang kedua, saya memanfaatkan TMK dalam PDP seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya, yang ketiga, video PDP yang saya hasilkan ini bertepatan dengan DSKP Pendidikan Kebangsaan. Kelebihan yang keempat ialah tema, unit dan tajuk diterjemah di dalam slide secara terperinci. Hal ini akan menarik lagi minat murid-murid. Dan yang terakhir, yang kelima ialah video PDP yang saya hasilkan ini terdapat latihan sebagai pengukuhan di akhir sesi PDP. Okey, kita akan pergi kepada persoalan seterusnya iaitu siapakah yang akan dapat manfaat daripada penghasilan video PDP tersebut? Okey, saya telah membahagikannya kepada 3 kategori iaitu yang pertama, apakah manfaat kepada guru-guru, manfaat kepada murid-murid dan yang ketiga, manfaat kepada ibu bapa. Kita akan melihatnya satu demi satu. Apakah manfaat kepada guru-guru? Guru-guru dapat jadikan video PDP ini sebagai panduan untuk mengajar murid-murid ataupun video PDP ini guru-guru boleh menjadikannya sebagai bahan bantu mengajar untuk mengajar murid-murid dengan sangat mudah dan berkesan semasa PDP. Seterusnya, apakah manfaat yang diperoleh oleh murid-murid? Video PDP ini dapat merangsang minat murid-murid untuk mempelajari sesuatu topik itu disebabkan penggunaan bahan bantu mengajar ataupun slide yang sangat unik serta bertepatan dengan tema yang dipelajari iaitu tema kelestarian alam, di mana terdapat contoh slide pengajaran yang saya sertakan di bawah. Baiklah, seterusnya apakah manfaat yang diperoleh oleh ibu bapa? Video PDP ini dapat dijadikan panduan oleh ibu bapa untuk melatih anak-anak mereka menguasai topik mengikut kesesuaian peringkat umur. Sebagai contoh, seperti topik ayat majmuk ini sesuai untuk murid-murid dan ataupun anak-anak yang berumur 9 tahun ataupun yang kini berada di tahun 3. Baiklah, seterusnya saya yakin dan penuh percaya bahawa sudah pasti anda tertanya-tanya, adakah video PDP yang saya hasilkan tersebut berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Ya, sudah tentu. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan ada menyebut serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini selari dengan video pengajaran saya yang saya hasilkan. Dalam video pengajaran saya memilih tema kelestarian alam sekitar untuk mengajar topik ayat majmuk ini. Hal ini dengan mendedahkan kesan buruk pencemaran alam sekitar dan cara mengatasi kepada murid-murid dalam pengajaran. Hal ini sekaligus akan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat dan negara apabila alam sekitar kita tidak tercemar dan terjaga. Hal ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang saya kemukakan sebentar tadi. Kita akan pergi kepada persoalan seterusnya. Adakah video pengajaran dan pembelajaran tersebut bertepatan dengan anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan? Ya. Dalam video pengajaran dan pembelajaran tersebut, ia bertepatan dengan dua anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara iaitu dalam anjakan ketiga yang berbunyi melahirkan rakyat yang menghayati nilai dan dalam anjakan ketujuh memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kita akan telusuri satu persatu. Dalam anjakan ketiga, dalam video pengajaran tersebut, saya telah menerapkan pelbagai nilai murni. Antaranya ialah bertanggungjawab, rasional dan bekerjasama dalam menjaga kelestarian alam sekitar sesuai dengan tema pengajaran saya.
Seterusnya, anjakan ketujuh. Dalam video PDP tersebut, saya telah memanfaatkan sepenuhnya TMK dalam penghasilan video PDP tersebut. Hal ini dengan menggunakan pelbagai kemudahan TMK yang ada untuk menjadikan slide pengajaran saya menarik dan berkesan kepada proses PDP. Antara aplikasi yang saya gunakan ialah seperti Canva dan YouTube. Baiklah, persoalan terakhir. Saya pasti anda mesti tertanya-tanya, kenapa saya memilih memuat naik di aplikasi YouTube video pengajaran tersebut. Okey, terdapat 6 sebab kenapa saya memilih YouTube. Sebab yang pertama ialah murid mudah mengakses tanpa sebarang bayaran, di mana murid dapat mengakses di mana sahaja mereka berada serta pada bila-bila masa. Sebab yang kedua ialah durasi video yang ingin dihasilkan tidak terhad, di mana kita dapat lihat ini sangat jelas berbeza dengan aplikasi-aplikasi lain seperti TikTok dan Instagram, di mana durasi video itu terhad kepada beberapa minit sahaja. Berbeza dengan aplikasi YouTube, anda boleh membuat sepanjang mana video yang anda ingin hasilkan. Sebab yang ketiga ialah lebih menyeronokkan kerana murid-murid lebih cenderung belajar sambil berhibur. Hal ini dibuktikan apabila saya menyelitkan unsur-unsur yang dapat menghiburkan murid-murid. Sebab yang keempat ialah murid-murid dapat melihat berulang-ulang kali sekiranya mereka tidak memahaminya sehingga mereka faham betul-betul. Baiklah, sebab yang kelima ialah murid boleh bertanyakan soalan di ruangan komen secara terus untuk dijawab oleh guru-guru. Platform YouTube ini menyediakan ruangan komen yang dapat dibaca oleh semua orang. Apabila guru menjawab, sekaligus akan menjawab juga persoalan-persoalan lain yang ditanya oleh murid-murid. Maksud saya, sekiranya berlaku penindasan soalan yang sama, jadi murid-murid dapat melihat secara terus di ruangan komen. Baiklah, sebab yang terakhir saya memilih untuk memuat naik di aplikasi YouTube ialah penggunaan data selular dapat dijimatkan. Hal ini berbeza dengan aplikasi lain, di mana aplikasi YouTube kita dapat merendahkan revolusi tayangan video tersebut kepada yang penjimatan data. Hal ini sekaligus akan mengurangkan penggunaan data semasa video itu ditayangkan. Baiklah, sebelum berakhirnya pemandangan saya pada hari ini, berikut merupakan contoh-contoh slide pengajaran yang ada di dalam video PDP yang saya hasilkan. Okey. Baiklah, selesai sudah pembentangan saya bagi kod subjek GPPP 1092 pada hari ini, iaitu persembahan KPPB. Okey, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.